Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala hayyi rabbil alamin. Allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bil 'uqad wa tanfarij bil kurab wa tuqda bil hawaj wa tunalu bil raghaib wa husnul khawatim wa istisqa al ghamam wa wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Saya muliakan Tuan Haji Nazri, Syekh Khidir, jemaah An-Naqdul Masri dari Gombak, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Mudah-mudahan dalam sihat, walafiat, istiqamah dalam amal yang saleh insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Syukur pada hadirat Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Syaban yang penuh barakah, di hari nisfu Syaban yang penuh kemuliaan, bertukaran kiblat, terbelah bulan dua, Nabi dapat syafaat, Quran turun kali pertama daripada Lauhul Mahfuz kepada langit satu, dan malam semalam iaitu penutupan amal 1 tahun sudah. Mudah-mudahan Allah terima amalan kita semua dan ampunikan dosa kita dan kelemahan kita dalam tahun yang sudah, dan memberi restu dan perlindungan di tahun yang ni yang bermula hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kita dalam pertemuan ini insya-Allah kita buat mukaddimah sedikit, baca satu hadis sahaja Sayyidina Nabi Muhammad SAW. Kita mungkin hari itu kita baca sampai hadis 18. Ya. Mungkin kitab ini ada yang dapat, ada yang tak dapat. Mula kita ada tambahan hari ini. InsyaAllah tengok jemaah. Hadis 18 di muka surat 13 berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sallu alayya fa inna salatakum alayya zakatul lakum. Sallu alayya fa inna salatakum alayya zakatul lakum. Hadis ini cukup berharga, cukup tinggi nilainya. Oleh kerana banyak benda yang kita tak boleh nak berhenti dengan diri sendiri. Banyak benda kita tak mampu untuk buat dengan diri sendiri. Ketaatan contohnya, kita usaha, cuba. Ada orang tak benar salat subuh ni. Islam tak benar salat subuh. Dia salat subuh bersama duha ke bersama zuhur. Biasa. Pergi salat Jumaat, dia salat 2 rakaat dulu. Ni apa? Ni subuh ni. Kita tak boleh. Ada orang yang tak salat langsung. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberi kita satu bertuah di bulan Syaban ini. Tengok. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ayat ini turun di bulan Syaban. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu. Bermakna sungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat. Wahai orang yang beriman. Jadi orang yang akan melaksanakan apa yang Allah suruh ini sudah beriman. Kalau orang lain, dia Muslim sahaja, dia orang belum iman, dia tetap belum iman, dia kukuh, dia tak masuk dalam cerita ni. Dia akan rasa dalam hatinya satu banyak pertanyaan. Kenapa zikrullah lagi bagus daripada salawat? Masya Allah. Kan Tuhan yang suruh buat. Jangan kita jadi macam iblis, apa yang mengeluarkan dia daripada syurga. Sebab dia katakan, saya tak boleh sujud. Tuhan yang arahkan kamu sujudlah. Sama. Tuhan suruh kita salawat ke atas Nabi Muhammad. Kita pandai-pandai. Kan zikir Allah lagi bagus. Memanglah kita tak pandai. Memanglah Allahumma salli. Sudah Allah, sudah ada dulu. Kita mohonlah hubungan kita dengan Allah
lebih dahulu daripada menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam bulan Sya'ban ini turun ayat ini. Nak bagi kita tahu ini bulan, kalau Rajab bulan istighfar, Sya'ban bulan as-salatu ala sayyidi al-akhyar Sidna Nabi Muhammad. Lebih baik seperti mana diceritakan oleh Ibnu Qudamah dan banyak ulama menyatakan jangan kurangkan daripada 1000 lah satu hari di bulan Sya'ban ini. Sepatutnya selalu, tapi bulan Sya'ban ni tolonglah, pasal ini arahan yang jelas. Ayat ini turun di bulan Sya'ban. Ya ayyuhalladzina amanu sallu. Orang beriman, salawatlah dan salam. Iman kamu akan tetap, iman kamu akan mantap, iman kamu akan kokoh, iman kamu akan dilindungi, akan diterima oleh Allah. Itulah makna hadis ini dengan cara tak langsung. Sallu alayya, Sayyidina Nabi beritahu, salawatlah ke atasku, sungguhnya salawat kamu ke atasku menyucikan jiwa kamu. Bermakna iman yang ada tu akan bertambah lagi oleh kerana kesucian hati sudah diberulihi bila cakap Allahumma salli ala Sayyidina. Inna salatakum alayya zakatul lakum, perkara yang kita tak mampu nak buat amal salih tu, bila salawat akan jadi mudah. Tengok orang susah nak memberi, dia hanya macam kita semualah, suka ambil, suka orang bagi kita barang, bukan kita nak hadiahkan orang. Ada orang lebih suka dia memberi daripada mengambil. Siapa tu? Yang bersalawat ke atas Nabi. Kan ada dalam kitab ni juga, barang siapa yang dengar namaku dan tak salawat, ini si kudukut orang. Kudukut apa? Apa maksudnya? Kudukut, dia tak salawat. Maksudnya apa? Hati dia tak bersalawat, akan datang virus dan penyakit. Namanya apa? Hati dia akan cinta kepada dunia. Hati dia akan gila keduniaan. Tapi bila sayang Nabi Muhammad, dunia jadi kecil dalam hatinya. Tak akan jadi kudukut, dia jadi pemurah. Ini tafsiran mendalam kepada hadis, barang siapa mendengar namaku tapi tak salawat, dia sekudukut orang. Kalau kamu nak tahu siapa yang paling bakhil dalam dunia ini, sahabat tanya, ya, apa dia? Siapa dia Rasulullah? Orang yang dengar namaku tapi tak salawat, dia akan dijangkiti oleh virus namanya kudukut. Hati dia akan melekat, suka, cinta, gila keduniaan. Tapi bila dia salawat, dunia jadi kecil. Allah bersihkan hati dia daripada cinta selain Allah. Itu maksud zakatul lakum. Bila bersalawat akan menyuci hati kita daripada sifat mazmumah dan akan isikan hati kita dengan sifat mahmudah. Ini sebagai mukaddimah dalam kitab kenapa perlu bersalawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita lompat sedikit oleh kerana kita mesti raikan peristiwa kita nak Ramadan. Jadi kita ada di muka surat 190 bab Ramadan. Dalam kitab yang sama, Hidayatus Salikin. Dalam naskah saya sini 170, tapi dia lebih kurang. Saya baca, tuan-tuan pun boleh follow dalam muka surat 140. Adab berpuasa. Tidak sah puasa Ramadan itu melainkan jika ia berniat pada malam Ramadan, maka ia hendaklah berniat pada tiap-tiap malam seperti katanya, nawaitu sawma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan aziz sanallahi ta'ala. Adab puasa, dia tak cakap hukum, pasal ini kitab tasawuf. Dia anggap hukum itu perlu ikut adab lah sama Allah, ya. Adab tutup aurat. Sebenarnya ni wajib ni. Niat ini wajib. Tapi dia katakan sini adab. Adab berpuasa mesti dahulukan niat daripada malam sebelum datang niat subuh. Itu sebab kita selalu buat selepas salat isya, salat tarawih, kita cakap nawaitu. Kalau Imam Syafi'i dia galakkan untuk kita malam pertama Ramadan kita niat puasa 1 bulan penuh.
Takut satu malam kita lupa, tapi untuk makluman, bukan bercakapan itu yang dianggap niat. Hati kita bangun sahur itu niat. Kita dah sediakan makanan tapi tak bangun sahur, dah sudah niat. An-niyatu mahillaha al-qalb. Sebab Allah yang tahu. Innamal a'malu binniyat. Tapi niat itu dekat mana? Dekat bukit ke? Tak, niat itu dalam hati. Dekat lidah ke? Tak, ini lafaz saja nak mengingatkan hati kita dengan kita dah masuk puasa ni. Mesti jaga mata, telinga, lidah kita ni, semua lah. Sekali lagi tidak sah puasa Ramadan itu, melainkan jika berniat pada malam Ramadan dengan niat seperti berikut. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahr Ramadan aziz sana lillahi ta'ala. Ini fakta pertama, wajib dalam atau rukun dalam salat, dalam puasa dipanggil adab. Yang pertama, niat. Adab yang kedua itu apa? Mengelakkan diri buat perkara yang membatalkan puasa. Itu rukun tu. Itu rukun. Tapi ulama tasawuf halus. Dia katakan beradab dengan Allah. Jangan buat perkara yang membatalkan. Itu termasuk yang zahir dan yang batin. Tapi kalau cakap menelakkan diri buat perkara yang membatalkan puasa, iaitu makan, minum, ini apa, bersedebut dan sebagainya. Ini lebih luas. Tasawuf ini lebih merangkumi zahir dan batin. Dia katakan adab kita dengan Allah, jangan buat perkara yang membatalkan puasa. Bukan buat sebelum perkara yang zahir itu, muntah senaja, itu masukkan sesuatu dalam rongga badan, telinga, hidung, dubur, mulut kita, itu semua membatalkan. Perkara membatalkan puasa juga, pingsan sepanjang hari. Boleh ke? Mabuk, pingsan, betam, tapi adalah yang sekejap dia ada sedar, itu tak ada apa-apa. Tapi kalau dia orang yang sudah gila, walaupun sekejap tapi gila, dia tak tahu dia buat apa. Jadi dia bila orang tanya ada puasa ke? Dulu puasa, tapi bila sudah gila tadi, ada gila sekejap lah. Ada orang gila sekejap lah. Itu dalam fiqh dia sudah kaji segala benda ni. Jadi murtad. Itu batal puasa tu. Itu berdarah lah tangan kita. Itu dah batal tu. Tak dah batal. Ya. Kita telang air liur, tak batal tu. Dan ada perkara yang membatal. Umat Islam semua dah tahu cerita ini. Tapi hari ini kita nak bersama perkara yang batin yang perlu kita mengelakkannya, iaitu perlu puasa yang ada kualiti. Dipanggil puasa khawas. Dia ada awam, tak makan, tak minum. Tapi puasa khawas ini, dia mata tak boleh nak lama-lama tengok dia punya tiup, rasa macam lalai, leka. Lalai ni, lara ni. Tengok dekat jalan raya, duduk ambil kursi, duduk depan pintu, tengok orang lalu lalang. Itu salah tu. Itu tak ada adab sama puasa. Sebab ini Allah nak bagi pahala, malaikat tak dapat nak tulis berapa markah. Tuhan sendiri yang bagi pahala dia. Menjaga lidah kita, telinga kita daripada dengar benda tak bagus. Kita langkah ke arah mana masa puasa ni? Berkira. Kalau pergi pasar Ramadan dengan apa yang berlaku yang biasa tu, itu mengikut adab puasa, sudah tercela puasa kita. Apa yang ada dekat pasar Ramadan? Apa yang ada? Perkara yang membatalkan puasa. Ada orang saya beli makanan, yoko, jalan pakai baju tidur. Tak tahu, tak ajib Orang dah puasa tapi pakai baju tidur. Pergi beli makanan, tak payahlah masuk pasar itu. Timbat murkai oleh Allah. Sebab ada orang yang sudah tak menghiraukan itu bulan Ramadan, ada adab sama dia. Pakaian, cakapan, kanan pun nak beli banyak-banyak, akhirnya tak makan, kucing yang makan. Kalau nak beli untuk kucing, bahala tu. Tapi pasal niat dulu. Jadi perkara yang membatalkan puasa banyak. Dalam kitab sini dipanggil Safinatun Najah. Dan kitab Hidayah Syalikin ni maaf batal puasa dengan sebab makan, minum. Tu biasa Dan jima'.
dengan sengaja. Keluar mani dengan sengaja. Jika dilakukan sesuatu itu dengan lupa atau dibaksa, maka tidak batal puasa. Tapi itu ada perbahasan. Boleh ke bersama isteri lupa ya? Boleh ke? Demikian lagi batal puasa dengan kedatangan haid. Bahkan haram orang yang datang uzur ini untuk dia terus puasa mesti minum walaupun seteguk air. Kenapa? Untuk membatalkan dia puasa dia. Pasal dia kalau terus dia bermakna dia puasa dalam keadaan dilarang puasa masa tu. Dia nak buat dapat pahala juga, tak apalah, hormati Ramadan, hormati. Tapi batalkan puasa anda. Saya tak nak cerita macam satu guru lagi, macam mana elakkan kafarah itu buat ini sebelum ni, tak payah. Ini kita buat yang normal saja ya. Jangan bagi orang tahu macam mana buat maksiat. Ada satu guru dia, sudah jadi bertikaian pasal hal puasa ni. Bagaimana elakkan kafarah. Dia ada, tak payahlah kita cerita, pasal kita cerita bermakna kita ajar. Batal puasa dengan sebab makan minum, ya, atau menjima', atau keluar mani dengan sengaja, atau datangnya haid, nifas, atau beranak bagi perempuan. Ini hampir 5 perkara. Ada 5 lagi. Batal puasa dengan sebab mencium isteri dengan syahwat. Tapi kalau sudah abang ni lama tak jumpa ya, dah musafir, lepas tu datang, Assalamualaikum, dia cium tangan, dia peluk, apa? Sidna Rasulullah nak pergi solat ya, dan dalam puasa. Tapi sahabat kata, boleh ke Rasulullah? Dia katakan, Siti Aisyah katakan, amlakukum li'irabih. Dia tahu dia buat apa. Jangan cuba. Nanti habislah rosak. Ya. Batal puasa dengan keluar mani dengan sengaja dan mencium isteri dengan syahwat. Lalu terkeluar mani atau terkeluar mani dengan sebab memegang isterinya dengan syahwat. Demikian lagi batal puasa dengan sebab muntah dengan sengaja. Tak payahlah makan sampai nak keluar balik. Jadi muntah ni pasal makan banyak lebih. Bersalahan jika berbuat demikian itu dengan lupa atau dipaksa. Kesalahan jika berbuat demikian itu dengan lupa atau paksa tidak batal. Bermakna kita bagi Ramadan ini 1 atau 2 hari bulan, kita macam biasa ni dia ada cara kita bangun, buat ini, buat itu, dah buat bangun bagi minum kopi. Itulah dia bangun bagi. Ahlan wa sahlan marhaban. Pergi buat minum kopi. Tiba-tiba setengah-tengah cawan itu dah minum. Allah, Ramadan. Tak apalah, ini rezeki Allah sudah bagi. Tak batal ke? Sama minum ni? Tak batal. Ini keindahan Islam. Ini jamalul Islam. Inilah kecantikan dan samahah. Betullah unsur, Masya Allah. Kalau tak ada air, boleh pakai tayamum dengan debu. Kalau kita lupa dalam salat, lupa tahiyat tengah, lupa qunut. Ini sunat ab'ad, boleh sujud sahwi. Boleh salat maghrib terlebih 1 rakaat. Allah, ambil ya jadi isyak ni. Tak apalah. Kita belum salam lagi kan? Belum salam atau belum cakap 6 perkataan. Berapa perkataan? 6 perkataan. Sebab bila sahabat kata, ya Rasulullah, adakah lupa atau salat sudah berubah? Itu 6 perkataan yang sudah ada dalam fiqh. Buat apa? Buat sujud sahwi. So kalau tambah rukun atau lupa sunat ab'ad, boleh sujud sahwi 2 dan katakan subhana man la yashu wa la yanam. Jadi itu perkara ini dalam mana-mana perkara kita lupa dalam salat mesti kita buat. Tak ada sunat, tak boleh buat apa-apa. Tak payah buat apa-apa. Tak angkat tangan. Tak letak tangan dekat sini. Macam dalam wuduk. Tak basuh tengkuk. Tak ada apa-apa. Terlupa telinga. Memanglah tak sempurna lah wuduk. Tapi sah tak? Sah. Sebab ni 4 rukun saja. 4 anggota saja. Tapi rukunnya 6.
Kalau 4 rukun ini, empat anggota yang berbasuh, muka, tangan, kepala, kaki. Itu saja. Yang lain tu apa? Sunat. Tapi tak payahlah buat sunat, buat yang fardu saja. Itu kudukut namanya. Itu orang tak bijak, tak rebutkan pahala. Kita tak banyak dosa. Macam mana timbangan kanan ini raja berat? Janganlah itu rasa kita dah hebat lah. Tak payah ini sunat, tak payah. Kita perlukan sunat. Itu menampungkan kita punya kekurangan dalam pahala itu. Makruh bagi orang yang berpuasa. Ini perkara tak batal, tapi makruh. Apa dia? 3 perkara. Membuang darah, itu berbekam. Batal? Tak batal. Tapi makruh. Berlebihan dalam berkumur-kumur. Sebab dia akan menyebabkan air boleh masuk, batal. Tak boleh cakap, tak sengaja. Siapa suruh kamu banyak berkumur? Bermakna sengaja, bukan tak sengaja. Batal. Itu sebab hukum ni. Kalau kita berkumur banyak, lepas tu sudah termasuk, batal. Ganti balik. Ganti balik, tapi jangan makan. Jaga sampai malam. Berlebihan dalam berkumur atau berlebihan memasukkan air ke dalam hidung ketika mengambil air sembahyang. Nak apa? Masuk. Sedut. La ilaha illallah. Dah sudah masuk Aisyah. Batal itu. Bersugi selepas gelincir matahari. Kalau tengah kedua boleh, sudah. Simbanlah suak itu. Sunnah bagi orang yang berpuasa menyegerakan berbuka. Jangan kata, tak apalah sebab tarawih lah, saya tak ada selera. Janganlah. Kan kau nanti besok dahaga berlopeh tu. Jangan kita beraction. Tuhan bagi time untuk buka. Buka the time tu. Tak nak makan banyak, tak apalah. Tapi mestilah ada 1 biji kurma, 1 cawan air. Khalas. Nak salat sampai pukul 12, salatlah. Jangan tak menghormati time yang Allah bagi. Sebab Rasulullah SAW, orang akan tetap ada kebaikan banyak dalam dunia ini selagi mana dia tak melambatkan berbuka puasa. Sebelum melambatkan itu beraction namanya. Hari ini boleh, besok, lusa, seminggu lambat buka puasa, sudah jadi masalah. Sebab ini time yang badan tak akan rosak, tak akan ada penyakit, tak akan ada masalah. Sebab berpuasa ni ada banyak kelebihannya. Untuk kesihatan, untuk sosial, untuk rohani, untuk meningkatkan keimanan kita. Kalau untuk kesihatan, ada satu hospital di kat Jerman. Masyhur. Dia rawat dengan apa? Siyamul mutaqatta'. Bagi dia lapar, ya. 8 jam, 10 jam, lepas tu bagi makan. Lapar, bagi makan. Puasa lah tu. Ya. Tapi dia tak akui ini apa? Inilah yang difardukan oleh Allah. Ini yang terbaik. Bermakna agama Islam ni baik. Allah belum bagi hidayah. Tapi sebenarnya mamalah ini rawatan rapi. Kalau pergi jumpa doktor, jangan makan kambing, jangan makan lemak, jangan makan itu garam, jangan makan gula. Jadi jangan. Tuhan dah bagi kumpulkan itu semua. Jangan makan daripada subuh sampai maghrib. 1 bulan saja. Sudah. Rawatan rapi kepada banyak penyakit dengan cara tak langsung. Tak semesti pergi doktor tu. Lepas tu dia cakap, itu ekstrim ni, buat ini. Allah, sudah 3,000, 4,000. Lepas tu cakap, tak ada apa-apa. Mak, oi. Kenapa tu semua? Mungkin dia nak bagi kawan dia kerja juga. Skop ini ada 200. Ni di 1-2 ni cerita ni. Itu menunjukkan ada tabib yang ikhlas. Ada tabib yang dengan dia ada tabib yang ada agama ni. Ada agama dia lain. Yang tak ada agama, ya boleh. Anda tak ada apa-apa. Istilah ni syeklah ni dulu. Buat itu hati punya. Ini kepala. La ilaha illallah. Ini sakit koko apa kena mena dengan kepala. Apa kena mena dengan hemburu. Apa dah. Tapi tak apalah. Mudah-mudahan Allah bagi hidayah kepada semua insya-Allah. Sunat bagi orang berpuasa menyegerakan berbuka puasa. Dan selagi mana kita hormati undang-undang Allah, syariat Allah, Rasulullah katakan, "Ma yazalun nas bi khair." Orang akan jadi tetap ada kebaikan dalam dunia ni banyak. Sekarang dah sudah Quran. Tinggal pindah di kedai kopi, tinggal telefon. Busin saja, sadaqallahul azim.
orang halalkan. Saya tak curi, saya jumba. Iyo, kau jumba ni mesti 1 tahun iklan. Boleh ke dekat masjid sebelah? 1 tahun tak payahlah letak balik. Kalau ada warak. Jumba 10 sen dekat lantai. Nak ambil, mesti iklan. Oh, berapa lama? La ilaha illallah. 40 hari, lepas tu dah lanjut. Orang cakap, saya punya. Mesti, kalau kita belanja pun, mesti kita cari dan bagi dia balik semula. Allahu Akbar. Ni warak. Dalam dunia hari ini sudah Quran. Jadi, bila kita nak ikut adab puasa, bila kita sampai Allahu Akbar, bukalah puasa. Tak banyak pun, sikit. Tapi sudah buat sunnah Nabi Muhammad SAW. Jangan buka puasa dengan air sirap. Jangan buka puasa dengan nasi lemak, dengan cili. Ya? Jangan buka puasa dengan benda yang akan mensakitkan kita. Buka puasa dengan apa yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad. Makan manisan. Ya? Iaitu kurma. Tak ada kurma? Air. Tak baik air batu? Air saja. Al-aswadan. Berbuka dengan buah kurma. Jika tidak buah kurma, maka dengan sesuatu yang manis. Jika tidak juga yang demikian, maka sunat berbuka dengan air. 3. Sunat dibaca ketika berbuka, Allahumma laka sumt, wa ala rizqika aftart, wa bika aman, wa alaika tawakkal, faghfirli. Yang bermaksud, ya Allah, kerana engkaulah kami berpuasa. Aku beriman kepadamu. Aku berbuka dengan rezekimu. Maka ampunilah kehendaku. Yang keempat, adab ataupun panggil sunat. Masa kita puasa, digalakkan buat macam tu. Pahala lagi banyak. Lagi sunat, mandi junub sebelum terbitnya subuh. Boleh ke kalau terlepas macam mana? Sah puasa. Sebab rukun puasa, niat dengan tak buat perkara yang membatalkan puasa dan orang berpuasa. Inilah rukunnya. Tak ada dalam rukun itu suci daripada hadas akbar dan asghar. Kalau tawaf Kaabah, mesti suci. Sudah batal, ulang balik semula. Ulang apa? Pergi ambil wuduk, sambunglah. Yang sudah 3 kali, tak payahlah. Sambung 3 kali itu bermakna, lepas wuduk, 4, 5, 6, 7, 8 lagi ya. 7 sajalah. Sunat pada bulan Ramadan itu membanyakkan memberi sedekah, membaca Al-Quran dan zikir. Sunat mengekalkan pada sembahyang tarawih, menggalakkan solat tarawih, iaitu 20 rakaat. Setiap 2 rakaat diberi salam. Jangan salat 20 serentak 1 salam. 2 sampai 20 rakaat. Mandi junub sebelum terbitnya fajar supaya memastikan kesucian. Lagi bagus. Kalau mandi biasa pun lagi bagus. Sebab Imam Ghazali menyatakan, kalau betul-betul kita nak menjaga kesucian masa nak salat, tiap kali salat perlu mandi. Itu apa? Tapi kalau dalam kerja macam ni, nak mandi macam mana? Jadi digalakkan bila kita mampu untuk mandi tiap kali kita salat, lagi bagus. Kata Imam Ghazali yang dirahmati oleh Allah, la yanbaghi an taqtasira ala sawmi Ramadan fatatruku at-tijara bin nawafil. Jangan hanya kita berpuasa kenal puasa itu bulan Ramadan saja. Kita mesti berniaga sama Allah. Sebab bila kita banyak sunat menambalkan, kita punya amalan fardu yang telah dirosakkan. Kalau puasa kita, salat kita sudah dirosakkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala bagi peluang untuk menambalkan dia dengan sunat. Fatatahassal iza nazarta ila manazilis shaimin. Kalau kita tengok tempat orang yang berpuasa dengan betul, khasnya yang puasa nawafil banyak, sebab semua puasa wajib, tapi yang puasa sunat itu makamnya tinggi, kita akan rasa menyesal. Kenapa? Tinggi makamnya, mewah hidupannya, kita duduk bawah, dia duduk atas. Apa amalannya? Dia berpuasa, dia beramal sunat banyak. Kama tanzuru ilal kawakib. Bukan kita tengok ni macam tingkat 2, tingkat 3, tak ada. Macam kita tengok satu bintang besar dekat langit yang jauh. Masya Allah. Bermakna maqam orang yang sunat, salat sunat, puasa sunat, banyak zikir, banyak amal yang memalah tak diwajibkan ke atasnya. Itulah maqamnya lagi jauh
daripada orang yang hanya buat yang wajib. Kita pergi kepada satu fakta lagi yang mustahak dalam puasa ini. Saya cuba buat itu sebentar selalu cuba kumpulkan puasa dalam satu pertemuan ni, insya-Allah. Hari-hari yang disunatkan berpuasa. Kita tahu makam orang puasa sunat ni banyak, tinggi. Apa puasa sunat ni? Puasa yang berulang-ulang kerana berulang tahun. Seperti puasa 10 hari dalam bulan Zulhijjah. Bukan 9 hari. Ya. Hari ke-9 pada bulan Zulhijjah atau daripada 1 sampai 9. Hari ke-10 iaitu Ashura di bulan Muharram atau 10 hari di bulan Muharram. Hari ke-9 Tasu'a pada bulan Muharram. 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah. 10 hari pertama pada bulan Muharram. Itu yang saya cakap tadi ya. Dia buat banyak poin dia. Sebab banyak kelebihannya. Sebenarnya hadis-hadis kalau kita baca, kalau kita puasa hari Arafah saja, menghapuskan dosa tahun sudah dan tahun yang akan datang, bermakna sudah 2 tahun. Yukaffirus sanah allati qabla wallati ba'da. Kalau puasa hari Ashura, inna sawma yawmin minhu ayul ashri ya'dulu siyama sanah. Sama dengan 1 tahun. Kalau puasa mana-mana 1 hari di bulan Zulhijjah, sama dengan 1 tahun. Kalau kita qiyamul lail di bulan haram, iaitu Zulhijjah, sama dengan qiyam di malam Lailatul Qadr. Ya Allah, pahala dia 83 tahun. Kalau kita puasa 1 hari di bulan Muharram, ada sama dengan 30 hari di bulan yang lain. Dan puasa di bulan Rajab, Masya Allah. Rajab, Syahrullah. Sya'ban, Syahrul Nabi Muhammad. Wa Ramadan, Syahrul Ummah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, puasa hari pertama di bulan Rajab, doa yang mustajab, hajatnya ditunaikan, dan sama dengan 70 tahun beribadah siang dan malam. Masya Allah. Puasa pada bulan Sya'ban, Rasulullah banyak puasa bulan Sya'ban. Jadi kalau orang puasa selalu Isnin Khamis, puasa sampai nak masuk Ramadan. Tetapi kalau dia tak biasa puasa Isnin Khamis, sampai 15 berhenti. Itu apa? Simpan tenaga untuk puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Tidak ada bulan yang Rasulullah berpuasa banyak di dalamnya seperti mana dia puasa selain Ramadan, bulan Sya'ban. Puasa pada bulan haram, iaitu Zulhijjah, Zulqi'dah, Muharram. Saumu yawmin min syahril haram afdalu min 30 min ghairihi. Lebih daripada sebulan di bulan yang lain. Saumu Ramadan lebih baik daripada 30 bulan yang haram. Bermakna bulan haram ni sama dengan 1 hari sama dengan 1 bulan. Bermakna 1 bulan sama dengan apa? Dengan 30 bulan, 2 tahun setengah. Masya Allah. Tapi kalau bulan Ramadan, kelebihan dia mengatasi segalanya. 1 hari saja, 1 Ramadan ini lebih baik daripada 30 bulan yang haram. Barang siapa puasa 3 hari di bulan yang haram, hari Khamis, Jumaat, Sabtu, Allah akan menulis baginya dengan tiap-tiap hari, ya, 700 tahun ibadah. Kenapa dia berlainan? Ni mesti bulan, ni 70 hari, 70 tahun. Ini apa? Masa itu Allah Subhanahu wa taala bagi anwar, bagi kelebihan, bagi hadiah kepada Nabi Muhammad. Bila Sayyidina Rasulullah dapat puasa 1 hari sama dengan 1 bulan, Nabi Muhammad bagi tahu. Ada Allah bagi tambah lagi dalam masa yang lain. Bermakna kita ambil yang maksimum, sebab ini yang terakhir yang Nabi sabda sallallahu alaihi wasallam. Inilah bulan haram. Kalau puasa 3 hari saja, tiap hari sama dengan 700 tahun ibadah. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Al-Azdi. Ya. Kita pergi kepada puasa yang sunat yang seterusnya. Puasa yang berulang kerana berulangnya bulan. Puasa yang berulang kerana berulangnya 1 bulan. Kita puasa 1, 2, 3 atau 13, 14, 15.
Jadi dengan ringkasnya atau kita buat kesimpulannya, puasa ada puasa sunat selain sunat puasa. Sunat puasa makan kurma. Sunat puasa capat buka puasa. Sunat puasa kita buat apa? Capatkan mandi junub sebelum nak subuh, cepat-cepat sebelum salat subuh berjamaah. Sunat puasa kita jaga lidah, telinga semua dan mata. Sunat puasa kita hadiahkan kepada jiran kita makanan, minuman, baca Al-Quran, zikir, tasbih. Itu sunat puasa. Tapi puasa yang sunat banyak. Isnin, Khamis. 3 hari tiap bulan. Puasa Ashura. Puasa 10 hari di bulan Muharram. Puasa 9 hari di bulan Zulhijjah. Puasa malam bila ada Arafah 9 hari bulan Zulhijjah. Itu malah digalakkan untuk puasa sebab dia boleh mengampunikan dosa 2 tahun. Kalau Ashura 10 hari bulan Muharram, digalakkan untuk puasa dan sunat daripada Rasulullah. Kalau puasa 9, Rasulullah dah janji kalau saya hidup sampai tahun akan datang akan puasa 9 dan 10. Jadi puasa sunat ini digalakkan supaya kita berniaga sama Allah, menambalkan kita punya fardu yang telah dirosakkan. Kafarah dosa dengan berpuasa. Kafarah dosa dengan berpuasa maksudnya فتكفر ذنوب الأسبوع بصوم الاثنين والخميس والجمعة وذنوب الشهر تكفر باليوم الأول من الشهر واليوم الأوسط واليوم الآخر واليوم البيض وتكفر ذنوب السنة بالصيام هذه الأشهر المذكورة. Bermakna kita bila berpuasa, satu perkara untuk membadamkan atau mencari keampunan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya malam semalam Rasulullah SAW telah bersabda, yattali'u Allah. Ini riwayat Ibn Hibban, riwayat Ibn Majah. Sayyidina Muaz bin Jabal riwayatkan hadis tentang kelebihan malam yang semalam tu, malam nisfu Syaban tu. Allah Subhanahu wa taala yattali'u ala khalqih. Allah akan memandang makhluk semua. Semua fayaghfiru lahum jami'an. Allah mengampunikan dosa semua orang kecuali orang kafir dan orang yang musyahin. Musyahin itu putus silaturrahim dan bermusuhan dengan saudaranya. Maka faqumu lailaha, maka berjagalah malam nisfu Syaban itu, dan wasumu naharaha, berpuasalah siangnya, iaitu hari inilah. Jadi puasa sunat mengkafarahkan amalan-amalan dosa kita. Senin Khamis untuk seminggu punya hapus dosa. 3 hari tiap bulan menghapuskan sebulan punya. 1 bulan Ramadan menghapuskan 1 tahun punya dosa. Ada puasa cuma mendapat lapar dan dahaga, itu puasa orang yang tak jaga anggotanya yang zahir dan tak jaga batinnya, tak berfikir selain Allah atau merancang buat maksiat. Perkara yang wajib dipelihara dalam puasa ada memelihara mata, melihara lidahmu, melihara daripada segala yang diharamkan di bulan bukan Ramadan, memelihara daripada berbantah-bantah, suka berdebat. Oleh kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innamas saumu junnah, saum ini sungguhnya puasa itu berisai bagi memeliharakan daripada kejahatan. Maka apabila seorang kamu berpuasa, jangan kamu jima', jangan kamu jahil, jangan kamu seorang hendak membunuhnya atau berkelahi dengannya atau memakinya. Hendak kamu berkata, kalau orang nak buat jahat dengan kita, aku berpuasa, mengingatkan diri kita dengan, ini mesti hormatilah bulan, mesti hormati amalan ini, yang kalau pahalanya hilang kita amat rugi. Memelihara telinga daripada mendengar lagu-lagu, muzik dan sebagainya. Innal mustami'a syarikul qail wa huwa ahadul mughtabin. Orang duduk bok-bek di bulan Ramadan, tutup telinga, bawa kabas di bulan Ramadan. Bila ada buk-bek sudah mula, tutup telinga. Ya, kalau nak jaga puasa ni. Kalau nak jaga puasa, tak payah pergi pasar Ramadan. Tak apalah, boleh pisang kepada orang lain, belilah apa yang kamu nak beli. Beli di kat hujung pasar itu, lari balik. Ya. Bukan masuk, tak apalah, apa nak buat. Lebaklah sikit, lebak habislah puasa. Memelihara perut kita daripada makan benda haram atau makan berlebihan. Itu semua adab-adab perlu jaga semasa puasa. Kelebihan berpuasa ini banyak.
Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda daripada hadisul qudsiyan, difirman oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzah bagi tahu, tiap hasanah 10 kali ganda ila 700 dha'f. Tiap amalan umat Nabi Muhammad kita hadiahkan orang satu syawal air. Ada pahala. Boleh jadi satu, boleh 10, tengok keikhlasan, ketulusan, sampai 700 kali ganda. Sebab ayat Al-Quran bagi tahu, مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Surah Al-Baqarah. Orang berderma, buat baik, walaupun satu, sama dengan satu benih saja. Satu benih gandum, tanam, keluar 7 tangkai. Satu tangkai 10 biji. Apa? 100 biji. 100 dalam 7 berapa? Ini orang matematik kuat ni. Ni bank ni. Kalau matematik tak fail, macam mana nak kira ni? 100 darab 7 berapa? Berapa? Oh, segan malu orang warai 700 kali ganda. Wallahu wasi'un alim, Allah boleh bagi banyak. Kenapa? Kenapa dalam ayat itu wallahu wasi'un alim bermakna ada yang bahala yang boleh dapat lebih daripada 700. Bahala tu apa? Bahala amalan yang disukai oleh Allah. Apa dia? Berpuasa, bahalanya mengatasi 700 kali ganda. La ilaha illallah, puasa ni hebat ya. Daripada mana-mana amalan kita buat sampai 700, ini limitnya. Tapi atas ada wallahu wasi'un alim, Allah boleh bagi tambahan kalau amalan itu disukai oleh Allah. Antara dia illa siyam. Sidna Nabi kita tahu, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bih. Allah Subhanahu wa taala maklumkan, kecuali puasa dia punya pahala mengatasi 700. Tak, 700 ni dah sudah untuk amalan biasa. Tapi puasa ni untuk saya. Sebab orang boleh dapat orang ramai, dia dahaga, hauslah, lapar ni panas. Sedangkan dia malah dah makan nasi lemak tadi. Bila azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia pegang air. Masya-Allah, dia menunggu azan. Azan belum lagi, dia menunggu. Sudah Allah, masya-Allah. Actionnya, walhal dia malah tak puasa. Sebab itu pahala puasa tinggi. Sebab di antara kita dengan itu amanah. Orang yang ada amanah, itulah Allah Subhanahu wa taala suka memberi dia pahala yang tak terhad kepada 700 kali ganda. Hadirin, hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidna Nabi maklumkan, walladhi nafsi biyadih la khalufu fami as-saimi atyabu 'inda Allah min rihil misk. Kalau kita puasa ada bau yang tak ingat tu di sisi Allah, digantikan hari kiamat lagi dengan kasturi. Yaqulullah azza wa jal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dia tinggal syahwatnya, tinggal makan minumnya, tinggal kerehatan. Malam dia jaga, siang dia berpuasa, baca Quran, dia berzikir, dia bersedekah, dia kawal anggotanya. Untukku, saya janjinya, saya sendiri yang akan memberi pahala. Kalau raja sendiri nak hadiahkan kepada kita, tak sama dengan orang istana. Dia bawalah satu hadiah bagi kita. Dia boleh bagi surat, apa? Selamat hari jadi. Tapi kalau raja nak bagi selamat hari jadi, tak sama, tak bagi kertas ya. Dia jadi lain, sekeping tanah ke, sebelum ikan ke. Jadi Allah Subhanahu wa taala janji, saya akan beri sendiri bahala puasa itu. Malaikatku tak masuk. Sebab bahala puasa tak ada dalam katalog di tangan mereka. Ada salat subuh berjamaah 27 mereka. Dekat rumah satu saja. Dia ada, dia boleh tulis. Ada katalog. Ini berapa puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maklumkan kepada kita, syurga ada satu pintu namanya Rayyan, tak akan dimasuki melaluinya orang dalam syurga melainkan orang yang berpuasa. Bermakna ini khas untuk mereka keluar masuk terus ke syurga dengan pintu Ar-Rayyan. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
telah maklumkan kepada kita bila datang Ramadan, ingatlah itu bulan yang mulia, satu tetamu yang membawa, selalu tetamu, kita yang berlayan dia. Dialah yang membawa hadiah banyak kepada kita. Yang pertama, syaitan dirantai, syurga dibuka, neraka ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan digandai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud syaitan terrantai? Sebab untuk tak ganggu. Untuk bila orang buka puasa, kenapa? Syaitan ganggu saya. Jangan tipu syaitan. Jangan tuduh ni. Dia ada off 1 bulan. Sudah dalam hadis Rasulullah. Dirantai syambak dalam lautan yang dalam. Dia tak ada syaitan bulan Ramadan. Tapi ada jin, ada. Jin yang saleh. Jin yang baik, Islam. Ada jin. Tapi syaitan itu yang ganggu, yang bisik. Zeng. Jangan salat. Zeng. Ambil barang tu. Zeng. Tengok itu cantik tu. Zeng. Tengok lagu tu. Itu semua tak ada di bulan Ramadan. Sebab Allah tak nak halang dan menjauhkan gangguan dan halangan untuk selesa di bulan Ramadan. Jadi cek diri anda. Kalau masih lagi suka dengar lagu, ini bukan syaitan punya kijau ni. Kalau masih lagi suka tengok TV, YouTube, Facebook, suka bercakap lara, itu bukan syaitan punya kijau. Anda sendiri sudah jadi masalah. Kenalkan diri anda dalam bulan Ramadan. Tengok apa kelemahan yang kita buat bulan Ramadan. Inilah yang perlu kita selepas habis Ramadan. Inilah saya tak kenal ni. Mata ni malah tak boleh tengok orang cantik, mesti tengok lama. Telinga ni lagu mesti dengar ya. Suka dengar apa? Bisik-bisikan orang, intai ataupun apa? Syuri dengar ya. Berbasal. Sebab ini penyakit. Telinga kita bukan syaitan. Jadi dalam Ramadan ini digandakan amalan. Bahala satu amalan bukan bagi 700 kali ganda, bahkan lebih lagi. Dan satu fardu sama dengan 70 fardu. Satu sunat sama dengan yang fardu. Dalam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala tiap-tiap malam membebaskan ramai beribu-ribu orang daripada neraka. Memalah dia mustahak. Dia dah buat banyak maksiat lah dalam hidupannya. Dia memalah layak neraka. Tapi bila bulan Ramadan dia berpuasa, Allah Subhanahu wa taala tiap-tiap malam ada alfai atiq. Apa tu alfai? 1000 dalam 1000 berapa? Ahli peng. 1000 dalam 1000. Mak oi, macam mana tu? Ada waktu juga dulu. 1000 dalam 1000. 1 juta manusia sudah bebas daripada api neraka, termasuk orang yang mati ya, daripada Nabi Adam. Tiap malam Allah membebaskan 1 juta manusia daripada api neraka yang layak betul-betul. Oleh kerana dia jahat, dia banyak maksiat dia buat, tapi Allah maafkan dia di bulan Ramadan. Dan apabila malam raya sama dengan semua hari, darab semua hari yang sudah 28 atau 29, berapa? 29 juta. Malam raya sama dengan itu. Kenapa? Pasal malam raya Allah Subhanahu wa taala letak malaikat dekat sudut. Dia punya apa? Simpan 3, simpan 4, simpan 8 ke. Orang pergi keluar untuk salat raya. Allah Subhanahu wa taala panggil malaikat, wahai hambaku, inilah hambaku sudah berpuasa. Sudah menahan hawa nafsunya. Sudah buat apa yang saya suruh. Apa kalau kita ubah orang buat kerja? Apa sepatutnya kita buat sama dia? Malaikat cakap, berilah ubah ya Allah. Saya ubahi mereka dengan syurga. Syurga bagi mereka. Diharamkan neraka bagi mereka. Dan saya mengampunikan dosa mereka. Mudah-mudahan Allah mengampunikan dosa kita. Menemukan kita dengan Ramadan yang penuh barakah. Penuh itqu minan nar. Penuh bahala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mensedarkan diri kita bahawa inilah bulan yang menandakan kerahmatan Allah. Allah rahmatnya dalam destinasi-destinasi dalam 1 tahun. Ini apa? Malam Jumaat. Ini malam awal Rajab. Ini malam nisfu Sya'ban. Ini malam Lailatul Qadar. Ini malam raya. Ini malam raya puasa. Ini malam raya haji. Itu semua malam tak ditolak doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mensedarkan diri kita bahawa kasih sayang Allah terhadap kita perlu balas dengan ikuti. Inilah bulan. Sel. Barang 100 jual RM10 saja. Barang 1000
jual dengan 100. Inilah Ramadan, sel amalan, buat sikit pahala banyak. Allahumma inna nas'aluka an tubarik lana fi Sya'ban wa ballighna ala khair Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna ala khair Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna ala khair Ramadan. Warzuqna fi as-siyam wal qiyam wa'tinna fi min an-niran waj'alna fi min talina al-Qur'an. Warzuqna fi syafa'at al-adnan waj'alna fihi ya rabbana ala hawd an-nabi waridin wa fi jannatika dakhilin wa min al-hur al-'ain mutazawwijin وعلى أرائك متكئين ومع أزواجنا في أولادنا وأبائنا وأمهاتنا في الجنة منعمين ووجه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وفي الدنيا قبل الآخرة ناظرين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم آمين. شكرا لكم والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Habis bab puasa dalam kitab Hidayatus Salikin. Tapi dengan laju sebab ikut dia punya ikut time dia.